Nak beli basikal mountain bike, macam mana Ada tips? Hai, Assalamualaikum dan salam ya cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WSC Nice Day minggu ini. Dalam video kali ini, saya nak berkongsi dengan korang semua mengenai tips. Macam mana nak beli sebenarnya? Takut salah beli kan? Jual pula. Mahal sangat beli kan? Tak pakai pula. Yang pertama, korang kena tahu jenis basikal apa untuk kayuhan apa. Sebagai contoh, korang nak kayuh macam saya cakap tadi, off-road, pergi masuk ladang sawit, ladang getah, kebun dan sebagainya, korang boleh cari basikal mountain bike yang kita panggil sebagai hardtail. Hardtail ataupun basikal mountain bike, dia hanya ada suspension depan sahaja, cukup untuk korang kayuh mountain bike. Kalau korang ni, mungkinlah background korang ni seorang pakar payung terjun, mungkin korang ahli bomba, korang polis, magistrate, lawyer, ahli muzik dan sebagainya. Mungkinlah korang nak adventure sikit kan, mungkin melompat, mungkin nak jumping yang lebih tinggi, fly. You believe you can fly? Korang kena cari basikal full suspension. Maksud full suspension ni ialah dia ada suspension di bahagian depan dan juga di bahagian belakang. Yang seterusnya, bila korang nak beli mountain bike, korang kena ingat, korang kena fikir dari segi brand dahulu. Memang macam video yang sebelum ni saya pernah cerita, terlalu banyak brand basikal ni sebenarnya kat dunia. Hampir lebih 100 brand basikal. Kalau korang cakap brand motor, brand kereta, banyak brand basikal lagi banyak. Setiap brand yang ada dalam dunia ni, dia ada kategori bike yang tertentu. Sebagai contoh, road bike, mountain bike, hybrid bike, folding bike, gravel bike, touring bike. Semua brand ada section-section kategori basikal tersebut. Setiap brand ada kelebihan masing-masing dari segi dia punya model yang dia ada. Sebagai contoh lah, saya suka bagi contoh kat korang supaya korang faham. Korang pakai kereta Mitsubishi Lancer, korang rasa best, korang bawa selesa on the road, laju, cilok sana cilok sini kan. Tapi bila korang rasa macam, oh aku nak pakai 4 wheel lah, nak pakai pickup truck, tak semestinya korang kena pakai Mitsubishi Triton. Kenapa? Sebab kalau korang punya penggunaan itu lebih kepada off-road, heavy loader, mungkin korang boleh prefer kepada Toyota Hilux. Sebab Toyota Hilux lebih ganas, lebih lasak. Sama juga macam mountain bike. Dia ada brand yang ni mungkin specialist pada mountain bike, brand yang ni specialist pada road bike. Tak semestinya korang kenal brand tu, korang kena beli brand tu, dia punya road bike, mountain bike, itu terpulang pada korang. Tapi pada saya sendiri, lebih baik korang tengok brand yang ada tu, yang mana spesialis pada kategori bike yang korang nak. Sebagai contoh, saya bagi contoh, mungkin korang pernah dengar brand Polygon, korang pernah dengar brand Giant, korang pernah kenal brand Cannondale, Specialized, Scott, apa lagi, Santa Cruz, banyak lagi lah. Setiap brand tersebut ada kelebihan kepada mountain bike dia sendiri. So kalau korang boleh pergi pada mountain bike, korang boleh pilih antara brand yang saya sebut tadilah. Sebagai contoh, ada lagi banyak brand yang ada, cuma depend pada korang punya kemahuan dan juga bajet. Sebagai contoh, saya bagi kat sini lagi brand Java. Java punya brand dia lebih spesialis kepada folding bike. That's why dia ada juga road bike, dia ada mountain bike, tapi tak terlalu agresif ataupun fast untuk dikayuh. Itu perbezaan antara brand-brand yang ada. Yang ketiga spesifikasi ataupun spek. Spek basikal macam mana yang korang perlu cari untuk kayuh mountain bike? Mula-mula, kalau bahasa Indonesia, pemula untuk sepeda mountain bike. Mesti korang fikir, aku pergi kedai, aku tengok website, ada 1x11, 1x12, 3x9, 2x10, banyak. Kalau korang memilih untuk pakai basikal yang kayuh 50-50%, maksud saya 50% on the road, 50% on road. Mungkin korang kayuh weekday on the road, weekend pergi off road. Korang boleh pergi cari macam saya cakap tadi, basikal hardtail mountain bike. Okay, hardtail mountain bike sudah memandai. Sebab apa? Sebab korang tak pergi ke off road yang heavy user dan tak pergi ke on the road yang terlalu sling. So basikal ni korang boleh tengok dekat mana, dekat
dia punya suspension. Selalunya basikal jenis macam ni korang kena tengok dulu, dia ada lock dekat di bahagian fork. Kenapa ada lock? Tujuan dia bila kita kayuh on the road, kita boleh lock dia punya suspension. So bila korang kayuh dia tak bumpy. Okay, dia tak bumpy. So bila pergi off-road, kita onkan dia, bagi dia main. Itu fork yang korang mesti tengok sebelum beli basikal mountain bike. Kalau korang ada motor, bila kita buat motor, suspension sentiasa main, tapi kita hanya pulas. So korang tak akan rasa perbezaan tu. Tapi bila korang pergi kepada kayuh basikal, suspension kalau sentiasa on, bila korang kayuh on the road yang rata, dia akan jadi bumpy. So bila bumpy, korang akan cepat penat. Simple mathematic you all. Gear sebenarnya tak kisahlah korang pakai gear 10, 11, 12, 13, 14 ke 8 ke 9 ke, terpulang pada korang. Tapi untuk yang baru nak kayuh basikal, sekurang-kurangnya korang kena ada gear di bahagian depan, ia ada 2 chainring. Okay, 2. Tak perlu single, tapi 2. Okay, 2 ataupun 3 chainring di bahagian depan. Kenapa? Kalau untuk 2 chainring kat sini, chainring yang bahagian besar ialah untuk korang kayuh flat road. Okay, yang di bahagian kecil untuk korang kayuh off-road. So basikal korang ada untuk on-road dan juga off-road. Berbanding korang kayuh basikal yang beli dah single chainring ni, sebenarnya ada kekurangan. Dia lebih advantage kepada korang punya off-road. So bila korang banyak kayuh on the road, sekadar nak pusing taman, kayuh-kayuh santai, agak kurang sesuai untuk korang kayuh basikal yang single chainring. Walaupun korang ada duit, korang mampu beli, iSina dah dapat kan, mungkin korang boleh beli. Tapi tak semestinya korang ada duit, korang kena beli yang lebih mahal. Korang kena beli ikut keperluan dan juga cara korang kayuh mountain bike tu nanti. Dari segi gear belakang ataupun keset dan juga sprocket belakang, lagi besar untuk mountain bike, ia lagi membantu korang bila naik bukit. So bila korang climbing off-road yang struggle, dia berbeza bila korang kayuh off-road dan juga on the road, tapi climbing tak sama. So bila korang pakai gear yang lebih besar untuk off-road, dia lebih memudahkan korang climbing. Sama juga dekat on the road, dia kelebihan untuk korang climbing. Tapi kalau korang jenis tolak basikal, no point. So dekat sini, gear depan korang kena cari sama ada double ataupun triple chainring. Yang di bahagian belakang terpulang 9 speed, 10 speed, 11 speed, tak ada masalah. Selalunya 11 dan 12 dia akan datang untuk single chainring. Sebab apa? Bagi kecil depan, dia akan bagi lagi besar belakang. So ratio gear adalah tertentu. So tak sama dengan korang yang pakai double, takkan dapat yang double untuk 12 speed dan piring paling besar, takkan sama. So macam saya cakap tadi, korang kena fikir dulu korang nak kayuh macam mana, lebih pada off-road ataupun 50-50 ataupun lebih pada on the road. So kalau korang banyak kayuh lebih pada on the road, saya cadangkan korang kena cari 2 ataupun triple chainring di bahagian depan. Kalau korang kayuh 50-50 on road dan off road, macam saya cakap, sama juga double ataupun triple chainring. Tapi kalau korang memang prefer basikal mountain bike, memang korang dah ada folding bike, dah ada road bike dan sebagainya, korang boleh cari yang single chainring sebab korang hanya kayuh off road semata-mata. Yang seterusnya, frame geometri. Frame geometri sama juga macam video-video sebelum ni saya pernah tunjuk. Korang boleh check dekat channel kita macam mana nak ukur sizing frame. Sizing frame mountain bike, okay, sizing frame mountain bike tak sama mengikut brand. Kalau contoh korang pakai brand XDS, korang pakai brand TRS, korang pakai brand Specialized, Giant, Cannondale, kalau korang nak beli basikal baru brand yang lain, sizing korang tak boleh refer sizing yang sebelum ni. Sebab apa? Setiap brand dan juga model berbeza dia punya geometri. Jadi apa yang korang kena buat, korang buka website brand tersebut, korang boleh refer size chart yang ada untuk ketinggian korang. So tak kisah sama ada korang pakai 26, tayar 26 inci, tayar 27.5 inci ataupun 29, setiap size tayar ni ada dia punya size frame yang tersendiri. Maksud saya 26 dia ada SML, 27.5 pun ada SML, 29 pun ada SML. So ikut korang punya ketinggian. 26, 27 ataupun 29, yang mana bagus? Untuk pengetahuan, tayar 26 inci ni dah lama. Daripada zaman dulu memang dah ada tayar 26 inci. 26 inci ialah ketinggian tayar tu, 26 inci. Apa dia panggil? Diameter. Diameter ke radius? Diameter. Okey. Bila masuk tahun 2010 ke 11 saya tak silap, dia keluar saiz tayar 29 inci.
Okey, sebab dia orang nak lebih rolling, ataupun kalau yang main cross country racing ni, dia nak lebih panjang dia punya jangkauan. So dia keluar 29, dan bila keluar 29, gap antara 26 dengan 29 terlalu jauh. So mana yang pakai 26, mana yang pakai 29 ni terlalu jauh perbezaan. Dan masuk tahun 2012 keluarnya 650B ataupun 27.5. Okey, bila keluar 27.5, dia tak kecil sangat, dia tak besar sangat. So sebab itu perbezaan ada 3 jenis tayar mountain bike. Ia adalah lebih kurang kita panggil generation lah untuk mountain bike. Yang mana bagus? Sebenarnya macam ni, 26 kita panggil all model. Model lama. So trend sekarang ni adalah 27.5 dan juga 29. 27.5 ataupun 29. Yang mana? Kalau korang banyak kayuh off-road, saya suggestkan korang pakai 27.5. Tapi kalau korang banyak kayuh on-road, sikit-sikit off-road ataupun 50-50, saya lebih suggest korang pakai 29. Kita buat contoh senang. Saya suka buat contoh sebab biar korang faham. Kadang-kadang saya cakap bebel pun kalau korang tak faham secara teknikal, tak guna kan. Okay, macam ni. Korang pakai 29 inci tayar. Okay, tayar 29 inci. Ni 29, ni 27. Okay, 29 tinggi, 27 rendah. Okay, beza dia seumpama apa? Seumpama rama-rama terbang bebas. Itu lagu Ella. Okay, bukan? 29 dia ibaratkan korang ni, kita ni tinggi, okey, kita ni 2 orang, lelaki atau perempuan. 29, 27, korang langkah kaki. Korang pernah tak jalan dengan orang yang rendah? Bila korang langkah satu, dia ibarat macam yang kawan korang ni langkah sikit je. So bila jalan cepat, yang 27.5 ni penat. 29 ni steady je, kan? Itu beza langkah kaki. Sama juga macam korang climbing. Climbing macam korang naik tangga lah. Korang biasa tak naik tangga, satu langkah. Okey. Yang 29 dia naik langkah 2 nak tangga. Yang 27 satu. Lambat, betul tak? Tapi 27 tak penat. 29 sedikit guna tenaga. Tapi kalau korang ni jenis tenaga yang kuat, bila pakai 29 tadi, 9 setakat langkah, 2 tangga cepat-cepat, korang tak ada masalah. Tapi kalau korang just simple riding, normal riding, pada saya sendiri korang kayuh lah 27.5, naik tangga, langkah sikit-sikit, tak ada masalah. Tenaga pun tak banyak habis, climbing pun lebih cepat. On the whole, dalam lubang ataupun batu, kalau 27.5 ni, tayar dia kecil tau. So bila korang langgar lubang, dia akan rasa zoom ke dalam sikit. Berbanding dengan 29, lekuk yang kita lalu tu tak akan masuk ke dalam sangat. So dia lebih better rolling position. Itu perbezaan antara 27.5 dengan 29 bila lalu dekat lubang. Pada saya sendiri, kalau korang yang baru main basikal, jangan tengok 29. Focus on 27.5. Sebab apa? Bila on road riding, it's balance. Okay? Sebab korang macam saya cakap tadi, korang cari double ataupun triple chainring, it's balance. Tayar kecil tapi crank besar, it's balance. Tapi kalau korang banyak kayuh on the road, memang kalau korang rasa mungkin aku kayuh dekat ladang sawit, ladang getah, memang tak ada pun nak yang heavy user macam tu, korang boleh prefer 29, tak ada masalah. Ada yang cakap, bang kalau saya pakai 27.5, boleh tak masuk tayar 29? Kalau saya pakai 29, boleh tak masuk tayar 27? No. Tidak sama sekali. Kalau korang rasa boleh masuk, terpulang. Tapi pada saya sendiri, technical issue benda macam ni, benda tu adalah geometry frame. Okay, kalau dia 27, reka untuk 27, 29 untuk 29. Kalau korang pakai ataupun ubah, berkemungkinan besar frame korang boleh crack. Yang seterusnya ialah material frame, karbon ke aluminium. Untuk permulaan, kalau korang yang baru kayuh basikal, tak kisahlah korang ni kaya ke, miskin ke, datuk ke, datin ke, ketua PIBG ke, siapa pun, kayuh ataupun beli basikal tersebut ikut keperluan. Tak kira lah korang nak beli yang karbon ataupun aluminium. Lebih baik korang pakai aluminium frame. Okay, aluminium frame lebih bagus. Sebab apa? Kalau nak kata korang jatuh ke, korang tak adalah rasa pedih kat hati ni, cala ke apa kan. Tapi kalau korang pakai karbon, korang kena fikir risiko lah. Jatuh tu pasti, tu confirm. Kadang-kadang tak jatuh basikal, tapi parking dekat tepi pokok tumbang, cala. Tu dah normal. Lagi satu nak cakap, kalau pakai mountain bike takut cala, tak payah main mountain bike, main road bike lagi bagus. Okay, bila kita masuk je off-road, kayuh je off-road,
cala tu confirm. That's why colour tu apa-apa, that's why kalau korang tengok yang main mountain bike ramai tampal stiker. Kadang-kadang bukan stiker nak tampal promote barang ke apa, tapi nak tutup cala tu. Itu kebiasaan cyclist mountain bike. Biasanya harga untuk basikal mountain bike ni yang bagus lah ataupun yang ada kualiti beranggaran lebih kurang 1000 ke atas. Okay, 1000 ke atas. And then kadang-kadang beza 1000 ke 1500. Boleh kata beza lebih kepada macam suspension ada lock ataupun tak ada lock, itu pun main peranan. Kalau korang cakap aku nak beli yang ni yang ada lock ataupun yang tak ada lock punya suspension, saya punya suggestion beli yang ada lock. Satu lagi, kalau korang yang baru nak beli mountain bike, saya lebih suggest beli basikal yang baru. Jangan malu brand apa yang korang beli je. Yang penting kayuh. Yang penting pada saya sendiri, saiz tayar, saiz frame yang betul dan juga gearing yang betul. Kemudian korang boleh terus kayuh basikal. Jika ada sebarang pertanyaan, persoalan dan juga keraguan ataupun mungkin fakta-fakta yang saya cakap ni salah, korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen dekat bawah ni. Okey, dalam video akan datang saya akan cuba berikan lebih lagi tips mengenai mungkin road bike barangkali, ataupun folding bike, hybrid bike, touring bike barangkali, dan banyak lagi. Okey, terima kasih kepada yang telah lama follow kita punya channel We Are Cyclist WSC SPA, dan kepada yang baru menonton, terima kasih, selamat menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Bye, Assalamualaikum.